Jadi untuk pengetahuan anda semua, di bulan Ramadan ini bukan sahaja kita bekerja keras untuk menambah pendapatan kita, tapi dalam masa yang sama kita juga perlu menambah jumlah jam yang kita ada untuk cukupkan tidur. Kerana tidur yang mencukupi ini akan membantu kita untuk meningkatkan kadar efisiensi kita dalam melakukan kerja harian. Jadi kita nak bagi tip lah kepada anda hari ini. Bagaimana bulan Ramadan ini anda boleh mendapatkan tidur yang mencukupi. Di studio kami bawakan iaitu Dr. Farahani Hassan selaku pakar otorinolaryngologi Hospital Kuala Lumpur. Dr. Farah, apa khabar? Selamat pagi. Saya sihat. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, terima kasih cuti public holiday hari ini. So, kita di studio mengambil kesempatan ini untuk berkongsi dengan penonton Selamat Pagi Malaysia berkenaan dengan tips cukup tidur. Okey, kalau doktor boleh berikan sedikit mukadimah terlebih dahulu, definisi tidur yang mencukupi itu bagaimana sebenarnya? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang mendengar, Syu dan semua di studio. Okey, tidur merupakan satu elemen penting dalam hidup kita. Kita selalu abaikan tentang konsep tidur, tapi tidur sama seperti makanan, kita harus mengamalkan tips-tips tidur yang sihat. Sebab tidur yang berkualiti ini dapat menjamin kesihatan fizikal dan mental kita. So, tempoh masa tidur yang optimal bagi setiap individu bergantung kepada peringkat umur. Jadi untuk bulan Ramadan ni saya khususkan kepada peringkat umur 18 hingga 60 tahun. Ini golongan yang berpuasa lah kiranya. Jadi kalau kita tengok tempoh tidur optimal ni sebenarnya telah dikaji oleh Jawatan Kuasa Kerja American Academy of Sleep Medicine AASM dan telah diterbitkan pada 2015. Mereka memberi indikasi bahawa tidur optimal itu penting dan untuk umur kita 18 hingga 60 ni optimalnya antara 7 hingga 9 jam. Okey. Dan berita yang tak bestnya, walaupun di bulan Ramadan kita perlukan tidur yang sebanyak tu. So antara 7 hingga 9 jam tu kita perlukan, tetapi kalau bulan Ramadan rutin kita terganggu sikit. Jadi kalau kita dapat 7 jam tu sudah memadai, insya-Allah. Okey, nak dapat 7 jam tu yang payah tu kalau hari biasa payah ni ke bulan Ramadan ya. Bukan kita nak bercakap bulan Ramadan ini menyusahkan kita sebagai umat Islam, bukan ya. Tapi sebabkan tuntutan yang kita perlu laksanakan disebabkan oleh ganjaran yang ada di bulan Ramadan ini, mungkin tidur itu agak sedikit kurang jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelum ini. Umpamanya kita perlu bangun sedikit lebih awal untuk bersahur, kemudian masanya agak padat waktu pagi ya kerana perlu bersiap ke tempat kerja dan sebagainya. Jadi cadangan waktu yang sesuai oleh doktor sendiri untuk mula tidur sewaktu malam. Okey, betul Syu. Saya akur bila bulan Ramadan ni kita punya rutin pun terganggu sikit. Bukannya benda tu tidak bagus, tapi kita nak mengambil kebaikan di dalam bulan Ramadan. Banyak aktiviti ibadah banyak di bulan malam. Di belah malam, betul tak? Jadinya tak ada shortcut lah untuk kita mendapatkan tidur berkualiti. So dalam bulan Ramadan ini saya sarankan dua je. Perancangan aktiviti dan juga disiplin masa yang ketat. Kalau kita rancang aktiviti kita seharian dan semalaman, kita dapat kawal masa tidur kita. Okey, saya bagi contoh ya. Kalau kita nak tidur malam tu, contohnya tetapkan jam 11 malam hingga 5 pagi untuk kita betul-betul tidur. Jadi itu ruang tidur kita. Kita jangan ada apa-apa hal yang mengganggu dalam masa tu ya. So sebelum jam 11 dah ada di tempat tidur. Dan tak boleh fikir benda-benda yang remeh seperti hal-hal nak berbuka ke nak sahur apa ke, semua tu perlu dirancang dan difikir sebelum tu. Dan yang paling penting sebelum tidur tu letak gadget jauh-jauh. Tutup TV, malapkan lampu kat bilik tidur dan dapatkan tidur berkualiti antara time yang kita rancang. Contohnya 11 hingga 5. InsyaAllah kita akan dapat tidur yang cukup kalau kita amalkan tips tidur yang berkualiti ni lah. Kenapa sebenarnya seseorang individu tersebut memerlukan tidur yang mencukupi 7 jam ini? Apa yang terjadi dalam sistem badan kita sewaktu kita tidur? Okey, sewaktu kita tidur, masa inilah sel-sel badan kita regenerate, maknanya generasi, dia repair. Sel-sel yang rosak, terdedah kepada bahaya lain ke ataupun sel-sel yang mati akan di-replenish atau diganti semula masa kita tidur. Dan juga immunity badan kita, Syu, dia akan lebih meningkat kalau tidur tu berkualiti. Jadi kita akan kurang dapat sakit. Kita akan lebih sihat lah, immunity kita lebih kuat. Okey, dapat untuk menentang penyakit. Dan jangan lupa juga fizikal itu satu hal, mental dan emosi kita juga memang akan lebih terjamin, lebih ceria, mood kita lebih ceria, tak stres kalau kita cukup tidur.
Apakah antara tanda-tanda untuk kita mengetahui bahawa individu tersebut tidak mempunyai tidur yang mencukupi? Okey. Bila seseorang tu tak cukup tidur, satu fizikal dia akan rasa lesu, tidak bertenaga dan sering mengantuk di siang hari ataupun ketika dia bekerja. Dan juga dia boleh melibatkan masalah emosi juga. Cepat marah, cepat baran dan juga tidak dapat memberikan fokus kepada kerja di siang hari. Itu tanda-tanda tak cukup tidur pada seseorang individu. Lesu tu antara tanda-tanda tak cukup tidur. Nanti bangun tidur kalau rasa lesu, rasa ingatnya simptom COVID pula kan? Ya, rupanya tak cukup tidur. Yes. Yalah, dan kalau kita cukup tidur pun akan meningkatkan imuniti kita dan ini secara tidak langsung boleh membantu kita untuk melawan daripada terkena jangkitan COVID-19 kan? Kalau kita nak berikan sedikit korelasi dengan situasi sekarang ini. Ya, jadi betul. perlu mempunyai tidur yang mencukupi. Ya. Okey, jadi ada yang tanya, contohlah tak sempat ya nak cukupkan tidur di waktu malam minimum 7 jam, dia kodokkan waktu siang, contohnya waktu lunch ke waktu makan tengah hari, tak boleh makan kan, jadi tidur sebentar selepas zuhur ke apa, adakah itu relevan? Ya, saya suka soalan ni sebab ini yang saya nak ketengahkan. Okey. Bila kita tak cukup tidur di waktu malam bulan Ramadan, ada konsep yang dipanggil kodok tidur ataupun hutang tidur. Tetapi kita amalkan, kita ganti balik dengan konsep power nap. Okay. Yang ini terdapat banyak kajian mengatakan power nap adalah berfaedah dan memberi manfaat kepada kita. Konsep power nap ni dah lama diamalkan. Kalau kita tengok Rasulullah SAW sendiri mengamalkan Qailullah. Qailullah ialah konsep power nap ni di mana Rasulullah tidur sebelum atau selepas zuhur antara 20 hingga 30 minit. Dan kalau you tengok penerbitan jurnal semua, power nap ternyata memberi manfaat sebab dia meningkatkan kita punya pencapaian kognitif, kepekaan dan mengurangkan kelesuan. Dan kita boleh memberikan fokus kepada kerja dan dia terbukti meningkatkan produktiviti kerja. So this power nap ni saya rasa agak susah di tempat kerja kan. Kalau ada ruang dan peluang, saya rasa power nap berguna dan bermanfaat untuk kita bayar balik hutang tidur yang tidak cukup. Saya tahu di institusi pendidikan di Malaysia ni ada yang mengamalkan konsep Qailullah. Dan juga negara luar seperti Spanyol, diorang ada mengamalkan siesta. Siesta ni macam power nap lah, macam Qailullah juga. Di mana diorang nap for a while, nap kejap pada siang hari supaya mereka lebih segar untuk menyambung kerja selepas itu. Nap tu tak bermaksud tidur 2-3 jam ya. Kadang-kadang kalau kat pejabat tak apalah, mungkin boleh tersedar kan 20 minit 15 minit. Yes. Kalau kat rumah tiba-tiba dah 2 jam ya. Yes, betul. Itu tak menjadilah sebab saya rasa kalau itu akan menyebabkan lebih lesu. Kadang-kadang apa puncanya? Okey, oversleeping pun ada dia punya keburukannya. Sebab bila oversleeping, badan kita menjadi kitaran tidur kita terganggu. Kita punya body clock terganggu. So dengan itu peningkatan hormon atau rembesan hormon tidak terkawal. Jadi kita punya hormon alertness, kita punya hormon untuk kepekaan semua akan terganggu. Jadi kita akan jadi lebih lesu. Pasal tu perlu diingatkan, tidur yang optimal antara 7 hingga 9 jam. Kalau kita nak kodok balik pun, kita tak boleh lebih daripada 9 jam. So kalau macam hari cuti hari ni kan, nak kodok tidur, jangan lebih daripada sejam-sejam setengah lah. Kalau tak, nanti kita ganggu pula rutin tidur kita pada waktu malam. So kalau nak nap hari ni, sejam 2 jam tu maksimum lah. Lepas tu kita harus bangun. Ulang lagi rutin siang kita kan. Dan malam kita tidur lebih teratur. Kalau cuti hari ni bolehlah kita rancang awal aktiviti kita kan. Betul. Okey. Itulah sebabnya bila tidur siang lama, malam susah nak tidur. Yes. Ramai dan kita ganggu juga kitaran body clock kita. Ada juga situasi, contohnya saya tak pasti sama ada anda semua pernah lalui ke tak situasi, tapi saya pernah juga lalui situasi dan saya nak ajukan soalan kepada doktor. Kadang-kadang kita dah rasa mengantuk waktu 10-9 malam kan, tapi lepas sejam 2 jam lepas waktu masa kita rasa mengantuk tu, rasa contohnya pukul 12 malam rasa mengantuk tu hilang. Adakah ini berlaku pada semua individu atau apa doktor boleh klasifikasikan situasi seperti ini? Hilang rasa mengantuk tu selepas beberapa jam tempoh waktu rasa mengantuk. Okey, Shu selalu dapat macam ni ke? Yes. Okay. So itu adalah, mungkin kita kena tengok macam mana rutin tidur you atau kita panggil sleep hygiene. Sebab kita sleep hygiene yang bagus, kita patut tidur time yang sama dan bangun time yang sama lebih kuranglah setiap hari. Sebab kita dah ganggu kitaran ni, dia akan mengganggu kita punya alertness, kepekaan. Okey, kalau kita punya tidur tak teratur, kita mungkin ada masalah yang kita tak boleh
senang tidur malam. Lagi satu ialah macam yang saya kata sebelum ni, penggunaan gadget. Sebab gadget tu kita terdedah kepada blue light. Okey. So dia akan merangsang. Ada studies yang mengatakan merangsang kita punya hormon supaya kita lebih alert. Jadi kita nak tidur tu lebih susah. So penggunaan gadget, menonton televisyen, menonton drama Korea ke sebelum tidur, Netflix tu setengah jam sebelum kena stop. Okey. Katakanlah kita punya tidur pukul 11, 10.30 kena off dah. Now I know where my problem comes from. Okay. I think most of us experience that. Kebanyakan kita mengalami situasi yang lebih kurang sama. Yalah, kita dan gadget tidak suka. Tidak boleh dipisahkan. Kadang-kadang nak tidur, sebelum tidur kita scroll dulu tengok baju raya kan, anak raya ni kan. Betul. Okey. Kalau doktor boleh kongsikan juga, kalau kita tak ada tidur yang mencukupi ni, tak dapat tidur yang mencukupi, adakah ia akan memberikan satu masalah kesihatan yang serius umpamanya? Ya, betul Syu. Tidur ni macam yang saya cakap, kita perlukan 7 jam sekurang-kurangnya sehari. Jadi tidur yang kurang daripada 7 jam berterusan. Yang ni memang ada kajian berterusan, maknanya jangka masa panjang, bukannya dalam masa seminggu 2. Kalau kita kurang tidur berterusan, dia boleh membawa kepada penyakit-penyakit kronik seperti darah tinggi, kencing manis dan stroke. Dia berbalik kepada hormon dan proses repair sel dalam tubuh kita. Jadi benda tu tak berlaku sebab tidur kita tak cukup. Jadi dia boleh membawa ke pada kita senang mengidap penyakit kronik tersebut. Okay? Dan juga ni mungkin berita baik atau untuk semua. Kalau kita cukup tidur, kita boleh mengawal berat badan kita. Jadi kalau tak cukup tidur tu memang meningkatkan risiko obesiti. Wow. Okey. Dia berkaitan dengan metabolisme ke? Yes, berkaitan dengan metabolisme dan juga hormon yang dirembeskan. Bila kita tak cukup tidur, hormon yang meningkatkan selera tu lebih tinggi. I see. Yes. Itu rasa nak makan. Rasa nak makan, kalau tak cukup tidur dan kita ada rasa selera kita bertambah. So kita nak kurangkan berat badan pun susah sebab hormon kita ada fungsi yang besar dalam tubuh kan. Tu yang malam-malam bangun cari mi segera. Mi segera ke coklat ke kan. Nak jamah lah kononnya. Tapi satu ketul coklat tu kalorinya tinggi boleh menyebabkan kegemukan pada badan anda semua. Okey, nak cakap berkenaan tidur mencukupi ni, tak semua orang mempunyai orang kata rezeki lah ya. Ada masa yang cukup untuk tidur, untuk dapatkan jam yang mencukupi ini. Contohnya mereka yang mengidap insomnia, dengkur, sleep apnea dan sebagainya. Bagaimana mereka seperti ini, mereka berkeperluan khas ini boleh mendapatkan jam yang mencukupi? Okey, ini kita sentuh kepada masalah tidur pula. Bukan semua orang yang boleh tidur dengan senang dan cukup dan berkualiti. Masalah tidur terbagi kepada banyak jenis, Syu. So masalah tidak boleh tidur kita panggil insomnia, dan masalah sleep apnea ni ialah masalah ketika tidur tu saluran pernafasan dia tersumbat. Jadi dia tak cukup oksigen, dia berdengkur, dia boleh kurang oksigen dan menyebabkan apnea. Jadi setiap masalah ni ada dia punya perawatannya, ada dia punya konsultasi yang perlu dibuat. Jadi kalau macam penyakit insomnia, kita perlu menganalisa pattern atau corak tidur dia, dan juga kita boleh bantu dari segi ada ubat-ubatan yang boleh membantu diorang untuk senang tidur. Sama seperti sleep apnea, kita perlu menilai dan melihat konsultasi dengan pesakit tersebut, dan selalunya mereka akan diberi rawatan lah, yang sama ada pembedahan ataupun memakai mesin CPAP ketika tidur. Okey. Itu anda perlu mendapatkan konsultasi doktor lah, ataupun ada ubat preskripsi doktor yang perlu ambil untuk mendapatkan tidur yang mencukupi. Soalan terakhir doktor, untuk mendapatkan tidur mencukupi, kadang bila berbuka ni kita tak boleh kawal nafsu makan banyak, perut jadi kenyang. Kadang-kadang sampai pukul 10 ke 11 pun masih kenyang lagi. Adakah ia akan membantutkan ataupun merencatkan tempoh ataupun waktu untuk kita mendapatkan tidur mencukupi itu? Yes, betul. Dia ada faktor juga di situ. Kalau kita banyak makan yang berkarbohidrat tinggi dan berlemak, dia menyukarkan untuk kita tidur. Sebab kita akan mengalami ketidakhadaman. Sebab mana kita nak hadamkan tu, lepas tu kita nak tidur susah. Jadi kita perlu fokus masa buka tu, fokus kepada karbohidrat tinggi yang berlemak masa buka tu. Lepas tu bila nak ke arah tidur, sejam 2 sebelum tidur, makan buah-buahan ataupun minum susu, benda yang senang dihadam. Jadi kita boleh tidur dan tak ada masalah ketidakhadaman, senak perut atau sakit ulu hati bila tidur kan. Jadi kita tak boleh tidur kalau kita makan benda yang high calorie dekat-dekat waktu nak tidur tu. Okey, baik. Itu saja kesempatan yang kita
kita ada doktor pada pagi ini. Banyak sebenarnya soalan telah pun diajukan. Kalau anda terlepas topik ataupun bincang kita, tak apa, boleh ke YouTube ataupun di Facebook kami Selamat Pagi Malaysia untuk mendapatkan kembali tip-tip tidur mencukupi. Jadi terima kasih diucapkan kepada Dr. Farah Hani Hassan selaku pakar otorinolaringologi Hospital Kuala Lumpur Sama-sama, Syu. untuk berkongsi berkenaan tip bercukup tidur datang daripada Shah Alam di waktu cuti. Terima kasih sama kita di studio, Doktor.